Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya dengan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari teruknya kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu dan janganlah kita ni lah mati kecuali dalam keadaan Islam. Tidaklah tak mau kita syirik kepada Allah. Walaupun kita dalam Islam hari ini, ancaman syirik mengancam kita pada setiap waktu. Dari sudut sebab itulah kita ada kelas ni lah, tazkirah ni, supaya kita tahu mana yang boleh elakkan kita daripada syirik. Untuk kita ambil iktibar daripada apa yang Allah sebut daripada ayat surah Ali Imran ni, ayat 102. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah bagi tahu kena takwa, dan juga kita ni kena cakap benda yang betul. Walaupun ada ancaman, contohlah kepada jawatan kita ke, orang benci kita ke kan, tak popular ke, kita kena cakap benda yang betul. Walaupun kita lah makan gaji semua kan, kita pun go with the flow, tak boleh. Allah kata dalam surah Al-Ahzab ni, takwalah, takutlah dengan Allah, ucaplah benda yang betul. Macam itulah. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu. Tengok, bila kita cakap benda yang betul, benda yang amal-amal ni bukannya berlaku esok lusa. Jangka masa panjang Allah akan baiki faham kita tentang agama, semua-semua kan. Semanfaat daripada kata yang benar ni, dan sebab kita nak kena takwalah, kita nak cakap benar, Allah akan baiki amal kita yang berkualiti. Dan ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Allah sebut surah Al-Ahzab ni, siapa yang ikut kata-kata Allah tadi, saranan Allah dekat sini, dapat kemenangan yang agung. Bayangkanlah Allah sebut kemenangan yang agung. Tak ada lagi ikut menang paling tinggi pada ni kedudukan dia kan, yang sangat besar. Macam mana? Cakap benda yang betul. Allah akan baiki amal kita dan Allah ampun dosa kita. Yang ni kita nak kena praktis lah. Amalkan sedikit-sedikit, bukannya esok terus jadi tak. Kita cuba benamkan ataupun semai dalam jiwa kita untuk kita sentiasa bercakap benar. Tak apalah, praktis. Salah dulu. Menipu sikit-sikit. Lama-lama insyaAllah kita akan bercakap benar. InsyaAllah. Kita ikut apa saranan Allah dalam ayat ni, dan apa yang Nabi sebut setiap kali dia bagi tazkirah ataupun nasihat-nasihat kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setelah itu sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah sahih. Kena ingat, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada sunnah yang sahih, bukannya sunnah yang tak sahih. Sunnah tak sahih itu bukan daripada kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingatlah. Yang ni kena pegang benar betul. Sebab apa? Nabi sebut ni, paling benar adalah Quran
dan sebaik-baik adalah sunnah sahih. Sebab sunnah ni akan memberi penerangan kepada Al-Quran. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang ada-adakan dalam agama. Setiap yang ada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Kena ingat yang Nabi sebut tentang bid'ah neraka ni adalah perbuatan tu, bukan manusia yang depan kita ni. Setelah ada orang yang buat benda bid'ah, dia bukannya ahli neraka, bukan orang tu bukan ahli neraka, perbuatan ahli neraka. Dan dia akan ditimbang amal nanti, ada timbangan amal. Tapi kita sebagai seorang Muslim yang masuk kelas ni, kita motivasikan diri kita untuk nasihat dia lah. Ad-dinun nasihah. Kita nak nasihatkan, ada hadis yang kita dah baca tu. Ini hadis yang sahih Nabi baca ketika Nabi beri kuliah atau tazkirah Nabi. So pendahuluan macam biasa, kita ada pendahuluan tentang ilmu dan juga tentang mengingati kematian. Nombor 2, saya tukar sikit daripada hadis 40 tu. Sebab minggu ni tersangat sibuk, saya recycle material lama dan saya ingat kita review lah balik mana yang belum tengok dan kita boleh dapat ilmu barulah. Mana yang dah tengok dulu, boleh duduklah dalam kelas ni dan kita belajar benda yang lama, tapi kalau ada soalan boleh tanya. Jadi kita ada soalan penutup. So, saya pergi pada pendahuluan umum. Macam biasa, ya. Ada soalan? Okay, tak ada. Macam biasa pendahuluan umum ni, kita cerita tentang ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Nabi kata Allah ni kalau nak suruh orang tu dapat seluruh kebaikan, banyak kebaikan ni, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Kalau kita nak, kata kunci ni adalah kita nak faham agama, kita faham agama. Faham agama daripada yang macam tadilah yang kita sebut fa inna asraka hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah dan Rasul, dan juga Rasul tu daripada yang paling sahih. Sebab Quran tu Allah dah jaga. Cuma hadis ni ada banyak isu. Bukannya Nabi tu banyak isu, bukan sahabat banyak isu. Perawi-perawi yang bawa cerita hadis tu ada banyak isu. Saya akan tunjuk dalam kelas ni apa dia isu dengan hadis. Sebab kelas Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tak boleh lari daripada status hadis. Kat sini kita akan cerita sikit tentang mukadimah kepada mustalah hadis lah, pendahuluan hadis. Nanti kelas hadis kita buat kelas lain lah. Nombor 2, anjuran berdakwah setelah kita faham ilmu. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis sahih dua-dua ni kan. Maksudnya ni kita nak motivasikan diri kita untuk bila dapat ilmu kita nak dakwah pada orang lain. Biarlah dia sedar, selamatkanlah dia daripada tadi perangai ahli neraka tadi kan. Yang last week saya sebut perangai orang kafir yang kita baca Quran kan. Kadang-kadang kita baca Quran saja ataupun kita dengar saja tadabbur dia kan. Maksud Allah sebut orang kafir, kita pun tak rasa apa sebab kita bukan orang kafir. Kan kita ingat macam tu tak. Kita kena ingat apa yang Allah sebut dalam Quran tu tentang orang kafir tu, kita takut perangai dia melekat kat kita. Dan banyak mana perangai orang kafir ada dalam diri kita kan. Termasuk saya lah yang banyak perangai orang kafir ni. Dalam kadang-kadang nak ubah lah kita ni. Banyak benda lara kan, kita duk ubah lah sebagai manusia biasa. Okey. Lepas tu nombor 2 yang hadis ni pula saya nak beritahu. Kita ni kadang-kadang kita fikir kita terus pergi kepada dah Allah bagi, Allah buatlah. Kita terus pergi pada takdir tadi. Kita menidakkan usaha kita. Mana ni kan, tengok apa Nabi kata. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu. Maknanya, jika Nabi sebut melalui dirimu, Nabi sendiri pun berusaha secara keras kan, diseksa di Mekah dulu kan, sangat teruk. Ujian Nabi kalau kita baca sirah, mulai menangis. Saya ingat menangis teresak-esak lah kalau kita betul-betul menghayati kepayahan Nabi di masa di Mekah dulu kan. Kasihan Nabi. Sangat-sangat teruk dia kena buat. Tidakkah itu usaha kan? Bukannya kata tiba-tiba kita dakwah, tak apalah. Allah dah takdir macam tu. Tak begitu. Orang yang melalui jalan dakwah ni dia akan boleh faham bagaimana susah payah nak ubah seseorang. Sebab orang ni macam-macam kerenah dan dia melalui proses emosi kan. Orang marah di pulau. Macam Nabi kan di pulau. Orang boykot dia, bapa saudara dia meninggal, orang buat lagi teruk kat dia. Kesian. Sangat-sangat kesian keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dulu. Kesian sangat-sangat dia. So kita kena ingat, ada ilmu, kita nak dakwah, dan kena ingatlah maksud dia, kita kena cuba walaupun sedikit lah dakwah ni sebab manfaat ni sangat besar. Okay? Dan kita nak ambil lah sunnah Nabi yang paling agung tu kan. Sunnah apa nak sampaikan? Balighu anni walau ayah, kita nak sampaikan
setiap apa yang Nabi sebutlah kalau boleh kita nak sampaikan kepada semua orang bila kita dah faham agama. Nombor 3, ini border lah sempadan yang tak boleh kita langgar. Saya baca ayat Quran ya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan, ini zalimlah. Yang benar mengharamkan syirikkan Allah, tak boleh syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu. Dan haramkan mengandang-ngandakan tak ada Allah apa sahaja yang tidak kamu ketahui, yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Selepas kita faham agama, kita sampaikan, tapi kena ingatlah, sempadan yang kita tak boleh jangkau adalah, kalau tak tahu cakap tak tahulah, buat rujukanlah, jangan pula kita uh, sembang je kan. Sebab apa? Orang dah panggil kita, ramai orang kat bawah, takkan nak tunjuk kita tak pandai kan. Kita pun sembang juga cerita salah. Saya pernah dalam sesi dekat dululah masa awal-awal kenal ni kan. Kalau pergi surau tu memang saya akan WhatsApp kat ustaz tu. Saya kata ustaz ni palsu, ustaz ni dhaif, macam-macam lah. Ada satu tu saya ingat kuliah dia ada dekat 15 ke 10 yang tak sahih yang dia sebut. Saya mesej kat dia. Saya mesej je kat dia. Kata tak apalah. Tapi saya cerita dia elok-elok lah. Ustaz maafkan saya. Bla bla bla. Saya kata ustaz kan ni tak betul ni. Hadis ni palsu. Tapi alhamdulillah lah ada ustaz yang dia terima dengan baik. Tapi ada yang tak terima lah. Ada ustaz yang selebriti tu saya mesej dia. Dia dia reply, dia kata anda adalah dia tulis, tapi it hurts lah ketika baca tu, terasa hatilah kita kan. Kita maklumlah kita bukannya grad 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 sekolah agama kan. Okey. Okey, kena ingatlah yang ni kita tak nak jangkau sempadan tu. Okey, antara 3 tu, so kita pergi kepada satu lagi hadis yang daripada minggu lepas lah yang saya bawa extra ni. Kita baca hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benci orang yang pandai dalam urusan dunia. Ini nak kata saya lah ni kan. Kita sama lah kan. Tapi especially saya lah. Bijak dalam urusan dunia ni. Tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ni boleh katakan semua lah. Ni Nabi sebut ni untuk kita punya nasihat lah. Macam mak kita lah kan. Dia tahu kita kan. Dia boleh kata je. Kata, bangunlah subuh. Dia marah kan kalau kita baca tu. Kalau mak kita beritahu, kita tak ada. Kita kata boleh nasihat yang baik. Kita tak boleh terasa hati sangat. Ini Nabi beritahu. So, poin saya sebenarnya, benarlah apa yang Nabi kata ni. Kita ni, saya lah terutamanya pandai lah urusan dunia ni kan. Bijak lah. Buat tu buat ni. Tapi dalam beragama, tapi apa yang Nabi kata? Allah benci. Kena ingat. Allah benci. Allah tak suka. Allah benci. Allah benci ni adalah benda yang kita tak nak lah. Sebab takkanlah kita nak suruh Tuhan pencipta kita benci kita kan. Tapi maksud dia saya, saranan yang sama kepada sahabat-sahabat dalam kelas ni, kita kata sedikit berterusanlah. Sebab kenapa yang paling penting yang selalu saya sebut kan, ihdinas siratal mustaqim tu. Allah sebut dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari dalam solat kita tu kan. Allah kata, suruh kita baca, suruh kita minta dengan Allah, tunjukkanlah kami, maknanya saya jalan yang lurus. Jalan saja, jalan dulu, jalan kaedah. Bukannya sudah sampai ke tempat yang kita nak capai, yang kita nak pergi. Jalan. So maksud dia dalam kes ni, kita butuhkan jalan dululah. Maksud dia kita motivasikan diri kita, tak apa, saya nak pandai agama, saya buatlah, ambil kelas ke, saya belajar ke, tajwid ke, apa-apa ke, masuk kelas ni ke tanpa promote tanpa miss kan, ada meeting masuk tolak. Betul. So saya nak juga motivasikan diri saya ni untuk at least seimbang lah. Saya pandai hal dunia, saya juga pandai hal akhirat. Dan saya nak sampaikan sini sebenarnya hal agama ni sebab apa? Saranan Nabi ni, Nabi kata kan Allah suka orang yang faham agama. Sebenarnya kita je yang menyusahkan agama. Kaedah untuk dapat ilmu tu susah. Sebab daripada pengalaman saya bila saya cari ni rasa macam sangat-sangat susah. Tapi bukanlah tidak untuk bagi motivasi yang teruk pada rakan-rakan, tak begitu. Sebab Allah ni dia tolong tau kalau macam kita nak bangun subuh kan. Malam-malam tu kita kata Allah esok bangunlah pukul 5 pagi. Bangkit insya-Allah. Bangkit. Secara bangkit sebab ada fitrah macam tu dan diri kita ni pun hak milik Allah. Allah kadang-kadang dapatlah bangun. Sama jugalah kalau kita kata, saya nak faham agama, saya nak lebih pandai daripada hal dunia saya. Kalau saya ada degree dalam engineering, saya nak juga dapat degree dalam agama, contohlah. Tapi kita buat sedikit-sedikit tapi berterusan. So harapannya supaya hadis ni dapat jadi motivasi bagi kita, bukan dalam konteks yang negatif lah. Dalam konteks yang positif. Supaya kita usaha untuk pandailah sikit dalam hal akhirat. Sebab akhirat ni yang boleh bantu kita. Sebab lepas ni kita nak hidup secara kekal kan. Tapi kalau kita tak dapatlah
nak dapatkan ilmu dan sangat-sangat rugilah, sangat rugilah. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi yang nombor 2, mukadimah nombor 2, kita nak menuju kebijaksanaan, kecerdikan. Saya baca hadis dia, Nabi SAW bersabda, "Perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian." So, hari ni setiap minggu kita nak ingatkan diri kita tentang kematian. Terutama saya lah, setiap minggu bila saya buat tazkirah ni, sesi ni, secara automatik saya sendiri pun dapatlah nasihat tu sendiri. Saya selalu lepas buat sesi ni, saya akan review balik dalam YouTube tu, dalam video tu. Saya dengar balik supaya apa yang saya takut apa yang saya sebut silap kan. Dan juga boleh review lah, dengar balik tentang kematian ni. So ini kita nak, Nabi nak sampaikan, Nabi suruh banyakkan ingat mati. Sebab tu Nabi sarankan kita pergi ke kubur kan. Pergi ke kubur bukannya untuk bolehlah baca Quran semua, tapi maknanya lebih kepada kita lah. Bukan kepada si mati, lebih daripada kita ni. Kita ni untuk ingat mati. Kita pergi kat kubur, kita sedih, baca Quran, nangis kadang-kadang tu kan. Dia tak capai matlamat yang agama nak. Agama nak kita ni, Allah, gerunnya mati. Ya Allah, takutnya. Sebab apa? Bila kita takut kematian ni, dia bawa kepada benda yang positif untuk kehidupan selepas mati. Untuk kita lah, motivasikan kita. So, Nabi kata, perbanyakkan mengingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis sahih. Nombor 2, saya baca hadis ni dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Nabi kata, yang paling bagus akhlaknya. Ada hadis Nabi sebut kan, tentang akhlak. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik ni? Nabi, sahabat tu tanya lagi, orang Ansar tu tanya lagi, siapa lagi orang mukmin yang paling cerdik, paling cerdas ni? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. Nabi kata, orang yang paling cerdik ni, yang paling banyak ingat mati. Dan yang paling baik, ingat, paling baik dalam siapkan diri. Maknanya yang paling berkualiti. Cari yang paling baik, paling berkualiti untuk siapkan diri alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdik. Kita tengok hari ni orang dapat 4 flat ke, pergi universiti-universiti yang bagus, dapat PhD. Atas dunia memang dia paling cerdik. Tapi dari definisi agama melalui kalam Rasulullah SAW, orang yang paling bijak, orang yang paling cerdik, genius di kalangan Muslim, di kalangan manusia lah, orang yang paling banyak ingat mati dan persiapkan diri dengan amal yang paling sahih, yang paling baik. Dia kaji amalan dia. So, kena ingat sebagai motivasi lah, kita nak ingat mati dan juga kita buat benda yang sahih, benda yang paling benar-benar ikut apa yang Nabi buat lah. Macam tu, insyaAllah. Okey, ada beberapa hadis baru, tapi saya baca semualah sebab hari ini kita buat ulang kaji saja. Peringatan kehidupan dan akhirat. Ini sedikit menakutkan, tapi sebagai motivasi lah. Janganlah pula kita dengar dia ayat Quran yang menakutkan ni, minggu depan dah jadi takut, dah tak nak dah ikut kelas ni, tak begitu. Sebab ingat Allah suka, Nabi kata Allah suka orang yang Muslim yang buat benda yang sedikit-sedikit tapi berterusan. Kita cuba ubah diri kita sebagai motivasi. Dan nak bagi tahunya kepada rakan-rakan adik kat sini, sebab saya nak suruh bagi motivasi. Saya tak nak macam kita rasa agama ni tak apalah, bapak dia daripada kecil dah memang AJK surau kan, sebab tu dia bagus kan, kita rasa macam tu kan. Tak apalah, ayah dia memang ustaz. Tak begitu. In fact, saya pun tak ada lahirkan dalam keluarga begitu pun. Solat saya pun umur berapa baru kita buat kan. Maksud dia, kalau lagi teruk, orang yang mu'alaf tu kan lagi teruk. Nabi sendiri umur 40 je. Itu umur dah takdir kan. Mana sahabat-sahabat Nabi yang lain pun ada umur 50 masuk Islam pun kan. Maknanya nak bagi motivasi kat kita lah, maksud dia. Tak terlambat dan juga bolehlah umur berapa pun, selagi masih ada nafas kat hidung kita ni. Bolehlah kita cari. Tak apa, ada hadis yang kita baca gitu kan. Yang hadis Nabi sebut, hadis sahih ni Nabi sebut yang ada orang ni pergi bunuh 99 orang kan, bunuh 99 orang. Dia tanya soalan, tapi dia nak berubah ni, dia nak tanya soalan. Dia jumpa dengan seorang orang alim lah, orang alim ni orang agama Islam ni, agama dulu, agama langit dulu, bukan zaman Nabi Muhammad SAW. So dia tanya orang alim tu, dia tanya, saya nak buat baik ni, bagi nasihat, boleh tak lagi saya bertaubat? Dia dah ceritalah kejahatan dia, bukan orang alim. Orang tu bukan orang alim, orang tu adalah orang yang ahli ibadat, abid rasa dia panggil, ahli ibadat. Mula-mula jumpa orang ahli ibadat, orang ahli ibadat tu jawab, sebab dia ahli ibadat, dia tak tahu sangat ilmu. Dia kuat beribadat. Dia kata tak boleh. Banyak sangat dosa ni Allah tak ampun. Dia bunuh orang tu. 1 orang mati. Dia jumpa seorang lagi yang seorang yang ada ilmu. Dia tanya, orang ilmu tu jawab, dia lebih kurang. Dia kata, tak,
Takkan Allah tak ampun kalau kita taubat? Boleh, Allah ampun kita taubat. Lepas tu apa, orang-orang ada ilmu ni bila dia bagi tahu jawapan, dia nasihat orang tu kata, "Macam ni, awak pergi ke tempat ni keadaan surrounding ni baik, bagus. Boleh ubah akhlak kita." Macam tu dia bagi nasihat. Ada orang tu pergi dah, dia mati kan dalam perjalanan. Tapi Allah rekodkanlah, Allah hantar malaikat kan, malaikat rahmat dengan malaikat apa tau. Dia ukur kan, orang tu lebih dekat kepada tempat yang baik tadi. So Allah ampun dia. So nak ceritanya kita ni, daripada apa yang saya nak cerita ni memanglah nampak macam ancaman, tapi sikit-sikitlah bagi motivasi ya. Janganlah kita rasa ayat Quran ni macam, "Oi, keras agama ni." Tak begitu. Agama ni sedikit berterusan. Dia nak kita improve. Allah suka manusia yang improve sikit-sikit. Macam tu. So saya baca ayat ni. Panjang mukadimah dia untuk bagi motivasi, sebab takut kita rasa macam takut dah nak datang, ataupun ayat Quran ni Allah sebut kasar ke takut. Kita tak maulah. Bukan begitu maksud dia. Okey. Saya baca ayat Quran ni. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Yang orang kafir, letak diri kita kalau kita baca ayat macam ni, kita faham, kat kita perangai kita yang ada macam sebiji macam orang kafir. Macam tu. Perangai orang kafir apa kita buat kan, sebab Allah larang sangat kita menyerupai orang kafir. Kan ada hadis yang Nabi sebut yang sanggahi orang maksudnya orang Majusi ke apa Nabi sebut. Nabi suruh cukur misai, pendekkan misai, panjangkan janggut. Sebab orang kafir, misai dia panjang. Dia buat macam tu kan. So, Nabi memang tak nak kita sama dengan orang kafir. So, tengok ayat Quran ni, Allah kata lagi, kalau orang kafir tu, di akhirat nanti, naklah jadi orang Muslim macam kilau kita. Sebab kita ni banyak buat perangai orang kafir contoh kan. Katalah kita pun Muslim, kita naklah rasa, nak datang dunia ni, nak beramal kan. Maksud dia macam tu. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan dengan angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Maksud dia Allah sebut tentang orang kafir yang masih hidup ni. Tapi kena ingat perkataan ni perkataan Allah Ta'ala. Kita kena ingat ustaz saya kata, kita jangan jadi Tuhan pula. Saya ulang lagi kan, bila kita baca ayat Quran ni, sebab kita semangat agama kan. Kita kata, kita nak hukum orang atas perkataan Allah ni. Kita bukan Tuhan. Allah ada authority, Allah boleh command, dia boleh sebut perkataan ni dalam Quran. Kita kalaulah kita bagi nasihat orang, kita tak boleh nak sebut benda apa yang Allah sebut ni. Maknanya bila kita nasihat orang kata, kau ni kafir memang, ataupun kau ni. Tak boleh. Kita kena cuba cara lain. Ini Allah bagi tahu kepada kita supaya dapat pengajaran kepada kita. Bagi kita ambil iktibar. Sebab kadang-kadang kalau saya pergi ke kelas tazkirah di surah, kadang-kadang ada orang yang macam dia dia sebut dengan kasar, marah-marah. Dia nak ambil tugasan Tuhan tu. Tak, perkataannya Allah sebut sebab Allah ada authority kepada hamba dia. So kita kena ingatlah ambil iktibar daripada ayat ni. Ayat nombor 2, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya. Ni orang Islam lah ni. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalilah kami ke dunia. Kami akan kerjakan amal soleh. Kita dah tengok ada benda-benda yang teruk di masyarakat nanti. Kita memanglah, of course lah, kita rasa nak balik lah, nak buat balik amal soleh ni. Sesungguhnya kami adalah orang yang kita tengok apa yang orang ni sebut, orang Islam ni kata, kami orang yang mana yakin dah, memang dah tetap dah apa yang dia nampak tu. Padahal dalam dunia ni Allah bagi tahu dalam Quran, cerita-cerita ataupun fakta-fakta faktual yang akan berlaku selepas mati, ancaman-ancaman kan. Sebab Allah nak manusia ni, sebab Allah bagi akal untuk kita fikir berbeza dengan binatang lah. So kita kena ingatlah apa yang Allah bagi tahu, apa yang Nabi berkata daripada hadis yang sahih. Akal ni perlu kita guna. Kita tak boleh macam ikut sembrono kan. Sebab banyak benda lah, saya pernah juga sebut tentang perangai orang musyrikin Mekah, perangai orang Kristian kan, perangai orang kafir ni, perangai orang munafik. Kita kena faham bab tu. Tapi kemudian nanti kita huraikan bab tu lah. Sebab kita tak nak kita ambil perangai dia orang ni yang tak elok ni. Lepas mati baru kita rasa, betul. Tak boleh dah. Tak kembalilah kita ke dunia lepas mati. Nombor 3, ayat Quran ni Allah Ta'ala berfirman, dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rabb kami, kembalilah kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan patuh pada seruanmu dan mengikut rasul-rasulmu. So Allah nak kata lagi, kan, lepas mati nanti, kita jadi macam ni lah lebih kurang. So, kita nak beramal sekarang lah, sedikit-sedikit berterusan. Kita nak beramal sekarang sebab lepas mati ramai yang nak kembali balik untuk buat amal soleh.
Kita nak sekarang lah kalau macam contoh dengan ayat Quran yang kita baca ni, kita rasa macam, aku banyak dosa. Kita taubatlah malam ni, kejap lagi kita taubatlah. Ni bulan-bulan Ramadan ni kan Allah terima. Allah buka pintu-pintu syurga kan. Kita taubat kepada Allah Ta'ala. Apa-apalah kesalahan kita taubat kepada Allah. Sebab atas peringatan yang Allah bagi dalam surah ni lah yang kita sedang baca ni. Sebaca Al-Quran lain lagi, Allah Azza wa Jal berfirman dan mereka berteriak dalam neraka itu. Sampai berteriak ni, menjerit ni. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan melakukan amal soleh yang berbeza dengan apa yang kami kerjakan. Tengok apa ini. Nampak ni, ini nampak kata kunci ni sangat-sangat bagus ni ayat ni. Kenapa dia nak sebut juga amal soleh yang berbeza? Dan menunjukkan ada juga amal soleh yang tadi yang tak ada kualiti tadi tu, yang kita rasa amalan yang nampak ada kualiti, nampak agama, nampak Islamik, tapi tidak ada kualiti. So orang ni kata nak yang berbeza pula dah. Kan ada juga yang macam tu. So, jadi peringatan daripada kita lah, kita ambil yang paling sahih supaya kita selamat di mahsyar nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuan di hari ini. Harimu ini, hari kiamat. Kita ingat hari kiamat, kita lupa, kita lara lah atas dunia. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula. Takutnya bila Allah sebut macam ni kan, kamu lupa, aku lupakan kamu lah, saya lupakan kamu. Dan rasalah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Okey, kita baca lagi. Ada 3 lagi ni yang last week kita tak baca, so saya baca hari ni lah. Firman Allah Azza wa Jal, alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Maksud dia kalau bila dah masuk mahsyar ni, mana barulah tahu, nampak cakna pula kan tentang ancaman-ancaman yang Allah bagi tu. Dulu kat dunia, penglihatan jadi kabur je kan bila orang bagi nasihat. Telinga jadi tak berapa nak dengar orang bagi nasihat kan. Hari ni nampak alamak betul lah pula kan. Bayangkanlah kita pada masa tu kan, Allah dulu tak fokus pula orang kata ni syirik. Allah bila masuk kubur, bila masuk di mahsyar, jadi betul lah. Jadi tak naklah masuk penyesalan tu, kita tak maulah. Kita ingat hari ni, penyesalan tu kita, kalau boleh kita elakkan nanti. Sebab masih ada lagi nyawa kan dalam badan kita cubalah sedaya upaya insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Qaf ni ayat 22. Sesungguhnya kamu berada di dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan pada dirimu matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Ini sama juga dengan ayat atas ni kan. Allah kata, lalai kita atas dunia ni. Maknanya kalau kita lalai, tak nampak sangatlah benda yang orang kata betul kan. Orang kata sunnah, dia kata, tak apalah, itu bid'ah. Bukan, itu tak sunnah, ini lagi sunnah. Contohlah katakan, dia kata itu bid'ah ni. Dia kata, tak kisah. Kata, apa lagi tentang benda-benda yang syirik tadi, kita sangat takut. Bila dekat mahsyar nanti, baru kita terbeliak mata. Hari tu barulah senses kita jadi peka kan. Masa datang dunia ni kita tak. Sebab apa? Sebab kita lalai. Tengok kata kunci dia, kita lalai hari ni. Kita naklah supaya sesi-sesi macam ni jadikan peringatan tazkirah kepada kita yang boleh luluhkan hati kita lah, yang boleh cairkan hati kita lah daripada peringatan-peringatan ni. Okay, baca yang last ayat Quran ni. Allah kata dalam surah Al-Mulk ayat 10. Andai kata kami dahulu mahu mendengarkan atau memikirkan peringatanmu, peringatan itu nescaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kira menyesal kemudian hari lah kan. Macam kita lah kan. Tapi ni, ingat kan, yang saya nak sebut ni Nabi larang sebut. Tapi saya nak buat contoh saja. Macam kita lah kan, kita bukannya ikut sangat agama ni kan, bukan ingat sangat hadis tu. Kadang-kadang kita buat sesuatu kan, masuk naik kereta, tiba-tiba masuk ke kiri kan, masuk belok kiri, tiba-tiba terlanggar. Ataupun tiba-tiba jam, 3-4 jam jam. Lepas tu kata, Allah, kalau aku masuk kanan tak apa tadi. Kita sebutkan. Tapi Nabi larang perkataan tu. Sebab Nabi kata kalau sebut macam tu, syaitan akan goda kita lah. Syaitan akan datang dan syaitan masuk dalam kita punya judgement lah nanti. Nabi tak mau. Tapi inilah Allah sebut dalam Quran macam inilah lebih kurang kan. Bila dah sampai, bila dah pergi ke tempat yang tak boleh, point of no return kan. Dah masuk tempat jam tu, Allah nak undur pun tak boleh kan. Samalah juga ni nak undur pun tak boleh. Aduh, kalau tahu, alamak. Kalau aku dengar lah apa peringatan tu, aduh. Allah tak boleh buat apa dah. Maka, sesallah kita masa tu. So, kita tak naklah menyesal, kita nak supaya kita manfaatkan sisa hidup kita ni. Walaupun kita ni ada yang muda kan. Tapi muda tua pun meninggal jugalah, mati juga kan.
So, sisa hidup yang kita ada ni, kita manfaatkan, buat sikit-sikit berterusan. Bukannya malam ni terus tahajud, sampai lebam dahi, tak. Kita buat sikit-sikit berterusan, sedikit-sedikit berterusan. Biar jadi amalan kita kah, sikit-sikit berterusan. Macam training kan, buat sikit-sikit, lama melekat lah. Kita buat sikit berterusan, dan peringatan yang saya sebut ni supaya kita ingat, mati tu dekat sangat dengan kita. Bukannya kita kata orang yang bergetih macam saya kan, bergetih tazkirah, oh dia dah sempurna. Tak. Saya di kalangan lebih teruk pada sahabat-sahabat yang lain. Kita duk struggle ni supaya kita nak masuk syurga insya-Allah. Sebab kebenaran mati tu depan mata kita dan benda ni sangat benar. Biarlah akal kita ni fikir banyak kali kan. Mati. Biar jadi zikir dalam jiwa kita. Allah, mati dekat. Dan bila kita tahu benda macam tu, berbeza watak kita, berbeza akhlak kita nanti. Sebab seluruh akhlak kita menuju ke sana. Kita akan buat benda baik, kita orang marah, kita sabar. Macam-macam benda yang akan berubah dalam kehidupan kita insya-Allah. Okey. Peringatan mati lagi. Ni last slide saya rasa. Last slide, setengah jam kita baca mukadimah. So ini perjalanan kita daripada apa yang saya sebut tadi. Kita berada di sini, masih ada baki lagi, sisa lagi hidup kita ni atas dunia ni sebelum kita mati. Dan kita nak daripada peringatan-peringatan ke atas tadi tu jadi kita ambil lah ilmu-ilmu tadi, kita ambil apa-apa ayat Quran tadi untuk jadikan bekal kita dan motivasikan diri kita untuk menuju selepas mati ni. Panjang cerita dia nanti selepas mati, kerana kita nak ke syurga insya-Allah. Okey. So daripada slide untuk menganti kematian ni, point dia, objektif dia adalah untuk kita tiap minggu kita ingat mati. Dan jadi pada setiap minggu daripada sesi tazkirah ni, dalam jiwa kita ni, hati kita ni sebutlah, maknanya esok lusa ada ingat mati. Dan insya-Allah amal kita macam tadi kan, Nabi kata ingat mati combine dengan buat amalan yang paling berkualiti, ikut amalan yang paling sahih. That's why hari ni kita nak, dalam konteks kita nak cerita tentang apa tu ahli sunnah wal jamaah. Sebab dalam ni saya akan cerita tentang hadis. Ni ada hadis sikit ni, a bit technical, lebih ilmiah sikit. Kalau ada sahabat-sahabat yang ambil kelas agama dulu ataupun UIA ke mana, kalau boleh masuklah kalau saya silap ke apa ataupun nak share dalam ni. So kita nak cerita tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Yang kita duduk cerita hari ni kan, saya ahli sunnah wal jamaah, tanya faham ke tak? Dari sudut tadilah yang bodoh tentang benda agama, tapi cerdik hal dunia. Kita nak, biar kita duduk dalam kategori faham agama. Orang kata apa tuan sunnah jamaah, jawab terus, saya tahu sunnah macam ni, maksud dia macam ni, insya-Allah. Okey, sebelum tu ada soalan atau apa-apa nak share sekejap? Saya bagi 5 saat ke? Kalau ada. Okey, kalau tak ada kita terus masuk. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Okey. Bagaimana asalnya perkataan ahli sunnah wal jamaah? Saya ambil daripada kitab ni, Sahih Tafsir Ibn Kathir. Ni kitab ni rujukan dia rujuk 1 hal 390. Apa Imam Ibn Kathir sebut? Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dalam menafsirkan firman Allah Taala, pada hari ini yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula yang hitam muram. Dalam surah Ali Imran ayat 1 ke 6. Dalam tafsir ayat ni, ini sepupu Nabi ni bagi tahu, dia kata muka yang putih berseri adalah muka Ahlussunnah wal Jamaah. Dialah sahabat Nabi ni lah, sepupu Nabi ni lah orang pertama perkenalkan perkataan ni, Ahlussunnah wal Jamaah. So kita kena ingatlah, kalau orang tanya siapa yang daripada mana perkataan Ahlussunnah wal Jamaah ni, Ibnu Abbas lah, Abdullah bin Abbas lah, gitu kan. Nak beritahu kawan kan. So kita faham agama. Sahabat Nabi yang perkenalkan perkataan ni. Dan muka yang hitam muram adalah muka ahli bid'ah dan furqah yang berselisih. Ingat, perkataan bid'ah ni bukannya hari ni je yang kita sebut banyak kali. Tak, sahabat Nabi sebut dah. Nabi sebut banyak kali. Commonly used perkataan masa zaman Nabi dulu. Kita jangan rasa macam dengan kita kata bid'ahnya kita jadi sentap. Tak mau sentap. Bid'ah ni adalah perkataan harian yang perlu kita sebut. Yang perlu kita sebarkan kepada semua orang bila ada benda bid'ah lah. Supaya kita tidak termasuk membuat perkara-perkara yang bid'ah. Okey, so point dia dalam slide ni, Ahlussunnah wal Jamaah adalah perkataan yang pertama disebut oleh sahabat Nabi SAW dan juga sepupu Nabi, yakni Abdullah bin Abbas. Tapi kalau kita tengok ada juga tulis Ibnu Abbas. Kalau disebut Ibnu Abbas, dialah orang yang pertama perkenalkan perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey.
Kita pergi slide seterusnya. Ni penting. Soalan ni saya tanya masa dulu saya masuk dekat SDD dulu, saya pernah buat training lah kepada semua terminal lah dekat SDD. Banyak lah, termasuk aviation semualah. Tapi masa mukadimah tu saya post soalan ni, quiz ni. Saya kata, apa maksud sunat Ahlussunnah wal Jamaah? Tapi saya tak tunjuk ni jawapan ni kan. Semua terlihat 100% salah. Maknanya kalau lah saya jumpa 20 depo lah kan, semua orang salah jawab dia. So nak ceritanya kita ni sebenarnya, sebab tu saya kata antara memotivasikan saya sebenarnya nak sebarkan ilmu ni, macam tadilah kata Allah, kesiannya kita kan, duduk cerita Ahlussunnah wal Jamaah tapi tak faham pun kan, tak faham pun. Yang ni nak kena, maknanya kita kena faham by heart. Semua orang dalam kelas ni lah, insyaAllah. Saya tak paksa, tapi saya minta lah sahabat-sahabat dalam kelas ni, faham ni by heart. Letak dalam jiwa kita ni, lekat ni. Sebab sangat penting maksud ni. Sebab ini perkataan ni yang disebut oleh sahabat Nabi. Kita kan nak ikut salafus salih kan. Sahabat Nabi ni sahabat besar ni, antara empat Ibnu Abdullah yang besar di kalangan sahabat ni kira ulama di kalangan sahabat ni, antaranya Nabi Abbas ni. Okey, apa dia maksud Ahlussunnah wal Jamaah? Ni teknikal sikitlah, macam masuk kelas belajar sikit kan. Pertama adalah, ia adalah sunnah. Kita tengok sunnah ni, sunnah adalah sumber daripada hadis Nabi SAW. Kena ingat, so sumber daripada hadis Nabi. Ada yang sahih, kena ingat. Hari ni ada orang ambil, ada yang tak sahih. Mesti ambil yang sahih. Jangan tertipu dengan perkata-perkata orang kata, kan ijma' pun ada, orang kata kan. Lepas tu orang kata boleh jadi kias pun ada. Tak. Ambil yang, katalah kita ambil macam kerja kita lah kan. Kita kata 95% weightage dia dekat ada yang sahih, 5% daripada tadilah yang kita kata kias apa-apa semua tu kan. Takkan kita nak angkat kias dulu. Kita angkat yang sumber yang sahih dululah. Macam itulah kan. Yang tu cuma orang kata boleh kita letak tepi pun kan. Ada kias tu pun ulama berbeza pandangan tentang kias. In fact, kalau tak silap saya, Imam Syafi'i pun ada sebut something tentang kias. Maknanya in a negative way lah, maksud dia sebut macam tu. Sebab mazhab Hanafi banyak guna kias lah. So kita kena ingat lah. Sunnah adalah sunnah dari hadis, dari sumber yang sahih daripada hadis Nabi. Nombor dua ni yang orang tak boleh jawab. Wal jamaah ni adalah bermaksud jamaah para sahabat Nabi. Begitu. Maksud dia ni daripada hadis yang sahih ni. Semua daripada hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali. So maksud dia, kalau orang tanya apakah maksud sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, pertama sunnah daripada hadis yang sahih, nombor dua jamaah para sahabat Nabi. So kena ingat, penting sangat sahabat Nabi ni, sebab macam kita lah belajar ataupun kita anak kepada mungkin ayah kita, guru kan. Orang yang paling tahu ilmu yang diajar oleh ayah kita ataupun ustaz kita adalah orang yang dekat dengan guru lah. Kalau third layer, fourth layer tu dah jadi lain, ada banyak ilmu dah hilang kan. So orang yang paling memahami sunnah Nabi adalah sahabat. Jadi kena ingat apa yang macam tadi kan, kita tengok hadis-hadis ni, kadang-kadang ada hadis macam yang ni pun boleh. Hadis ni contoh, kadang-kadang ada sahabat tu dia describe muka Nabi kemerahan ketika Nabi sebut perkataan A, B, C, D. Sahabat yang describe. Dan hadis-hadis ni semua daripada sahabat yang sebut, dan sahabat ni adalah radhiyallahu an kan, kita kata Allah telah redha kepada mereka. Allah sendiri sebut dalam Quran, Allah telah redha kepada mereka. Dan bila Allah dah redha, dia orang ni kalau tengok dalam ilmu hadis, mereka ni di kalangan warna hijau ni lah, nanti saya sebut, saya tunjuk yang duduk dekat ni. Warna putih ni sahabat ni, tak ada satu pun sahabat yang akan tidak sahih. Semua sahih. Semua sahih. Yang bukan sahabat ni baru ada kategori masing-masing. Ada yang siqah hafiz, siqah adil, syaduk. Maksud dia sahabat ni kalau dia bagi hadis semua sahih. Tak ada yang tak sahih. So kena ingat yang tu. Okey, so faham. Lama sikit dalam slide ni. Sunnah adalah bermaksud sunnah daripada sumber hadis Nabi SAW yang sahih. Nak kejap lagi kita cerita. Ada hadis yang tak sahih. Bagaimana hadis sahih itu terjadi? Contoh. Saya bagi beberapa contoh supaya kita faham. Nombor dua, jamaah adalah jamaah para sahabat. Bukan jamaah solat surau saya. Bukan jamaah masjid Madinah. Bukan jamaah masjid di Mekah. Tak. Jamaah adalah jamaah para sahabat Nabi. Kena ingat jamaah sebab sangat penting pandangan ni. Sebab ada orang dia ialah, kalau saya sebutkan dalam kelas sebelum ni kan, saya selalu sebut angkat tentang salafus salih. Sebab Nabi kata
Generasi yang terbaik adalah tiga generasi pertama ni pada hari yang sahih. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. So, tiga generasi pertama tu lebih kurang dalam, ada ulama' ringkasan dalam yang meninggal sebelum 300 Hijrah. 300 Hijrah, lebih kurang lah. Ataupun 200 setengah Hijrah pun boleh jadi. Yang meninggal dalam keadaan masa tu. Mereka adalah orang yang terbaik sebab apa? Sebab faktor ilmu tu masih lagi berada di kalangan orang yang duduk dengan Nabi. Kan, orang yang di kalangan sahabat Nabi lah, yang duduk dengan Nabi, yang dengar apa yang Nabi sebut. Bila pergi ke second generation, third generation, hari ni dah jauh lah. Bila dah jauh, banyaklah benda agama ni tercemar, yang kita cuba nak tajdidkan balik, nak betulkan balik. Okay, InsyaAllah boleh faham semua ni. Yang ni kena hafal by heart lah kalau boleh. Saya minta kepada sahabat-sahabat yang ada dalam kelas ni, kita hafal by heart lah. Okay? So, kita pergi kepada kategori hadis. So, sedikit ilmiah sikit, mungkin ada yang budak-budak intern kan, kawan-kawan kita intern dalam ni, dia dah biasalah, tapi orang yang dah kerja ni tengok ni macam alamak, nak belajar balik. So, kita buat revision balik lah tentang kategori hadis. So, hadis ni ada 3 yang biasa kita dengar. Sahih, yang ni termasuk hasan. Tadi ada hadis yang saya sebut hasan tu. Hasan ni memang sahih. Kalau dia tulis status, hadis ni berstatus sahih, hadis ni berstatus hasan. Hasan lah. Jangan petikai, ambil. Kita ambil je apa yang ulama' dah sebut. Nombor 2 dhaif, 3 palsu. So, kena ingat hadis, rule of thumb dia, bila dia macam ni kan, hasan. Bila sampai hadis, orang katalah, orang hantar WhatsApp kat kita, dia kata, sekian-sekian hadis sekian-sekian, dia tak sebut ni, dia tak kata sahih ke tak. Kecuali kalau dia kata riwayat Bukhari dan Muslim, tak apalah, kita tahu dua tu sahih. Tapi dia hantar tanpa ada status. Okey, apakah status hadis yang orang tu hantar? Jawapannya adalah dhaif. Ustaz saya kata, mana-mana hadis orang kata perkataan Nabi sebut tanpa dia beri tahu status, default state-nya adalah dhaif. Saya ulang lagi kan. Mana-mana hadis yang kita dapat tanpa ada status hadis sahih ke tidak, default state-nya adalah dhaif sehingga dibuktikan sahih. Ianya dhaif sehingga dibuktikan sahih. Kena ingat yang tu, bila orang hantar forward, tengok tak ada status, jangan forward, stop kat kita. So, chain of dosa tu, chain of dosa tu, yang kita kena sikit tu, yang kita hantar, kita sebarkan hadis yang tak sahih tu, stop kat kita, kita stop. Cari dulu tanya saya pun boleh, tanya rakan-rakan pun boleh. Saya cari dalam internet ke apa, cari dalam kitab ke apa. Kalau dhaif, kalau palsu. Kalau sahih, baru kita sebarkan. Okey. So, kategori hadis kebiasaannya ada 3, sahih, dhaif, palsu. Nombor 2, bagaimana ulama membuat kategori ni? So, ada 2 ilmu hadis ni, ilmu ulama hadis ni, dia buat, dia ikut kategori ni. Pertama, dia panggil jarah wa ta'dil, yakni menilai perawi. Okay, pertama, dia nilai perawi-perawi tadi, yang saya tunjuk perawi-perawi dia. Nombor 2, ilmu sanad. Dia nilai maksud hadis. Daripada hadis tu sendiri, daripada matan tu, perkataan yang dapat perkataan Arab tu, ulama' akan nilai. Ada perkataan yang tak masuk akal, ulama' kata ini palsu ni. Mana ada Nabi akan sebut macam ni. Contoh, ataupun dia berbeza dengan logik. Dia akan sebut palsu lah. Tapi ilmu ni, yang tahunya adalah ulama' hadis lah. So, kita kena ingat lah, ulama' dalam agama kita ni, bukannya seorang ulama' dia tahu semua, tak. Kita ada ulama' hadis, kita ada ulama' fiqh. Ulama' fiqh adalah macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, macam Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad Hanbal, kan. Itu ulama' fiqh. Ada juga ulama' hadis macam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama' hadis. So, kita kena ingatlah, ada ulama' ataupun ulama' hadis adalah Imam Ahmad Hanbal pun dia ulama' hadis juga. Ataupun Imam Malik, dia ada kitab hadis dia sendiri, Muwatta' Malik. So, kita kena ingat, yang specialize dalam bidang dia tu yang kita ambil pada pandangan atas pertanyaan kita tadi. Kalau tanya tentang hadis, ulama' hadis lah yang paling orang kata otentik jawapan dia, paling betul. Bukannya ulama' fiqh. Macam tu. Okey. Masuk lagi. Rujukan sanad. Tengok ini daripada software yang saya ambil lama dah ni. Slide ni saya ingat tahun 2017 dulu ni. Software ni pun saya dah tak ada dah, saya ingat. Okey, tengok pada rujukan sanad ni. Kalau tengok macam mana ulama' kategorikan perawi hadis ni, ini kita ambil tentang ni, menilai perawi dulu. Menilai perawi. Kita tengok ni, perawi hadis ni, ada sahabat ni warna putih. Kalau kita bacalah. Kita baca. Tak apalah kalau masa habis pun kita akan stop dan kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Sebab ni sangat penting lah untuk kita.
Pertama, sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia seorang muslim sepanjang hayat. Ada juga orang Islam di zaman Nabi bukan sahabat sebab dia tak jumpa Nabi. Ada kisah kan yang sultan tu raja raja dekat Habsah raja kat Habsah tu yang sahabat pergi berlindung di Habsah tu kan. Betul lah kot Habsah, tak silap salah. So raja tu dia masuk Islam tapi negeri dia negeri Kristian. Tapi dia masuk Islam, tapi dia bukan sahabat sebab Nabi utus surat je dengan dia. Nabi dia tak jumpa. So sahabat ni orang yang bertemu. Kalau dia riwayat hadis dia akan masuk dekat bawah ni lah. Dia bukan sahabat. Okay, nombor dua, ini siqah. Perawi yang mempunyai credibility yang paling tinggi. Yang ni yang selalunya imam kalau ikut ulama hadis kan, macam contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, dia ambil dalam kategori ni, siqah yang paling tinggi dia ambil, dia letak dalam untuk menentukan hadis yang dia bawa lah. Nombor tiga, hijau ni siqah, perawi yang baik, syaduk, perawi yang jujur, tak ada apa yang diberitakan, perawi tersebut tidak bermasalah, dia kategorikan macam ni. Makbul, perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan hujah. Ni maknanya dia ni lebih kurang sikit pada yang atas ni lah. Ni paling, ni kalau buat rating 70, 80, 90, ni 100 lah. Syaduk, buruk hafalannya. Ini memang ni gagal. Perawi yang jujur, tak ada apa yang diberitakan tetapi memiliki hafalan yang buruk. Sering keliru dalam periwayatan. Selalunya bila ada syaduk, dia akan jadi dhaif terus. So yang sahih ni kat sini. Okay? Nanti kita tengok contoh. Dhaif, perawi yang lemah riwayatnya. Ada lemah, hafalannya lemah macam saya lah terutamanya. Pelupa kan, lemah ilmu, lemah lah agama. Sama lah ni. Syaduk, buruk hafalan. So yang ni memang dhaif. Tapi ni kena ingatlah, bukan kita lah. Ni berada di kalangan, maybe ada 5-6 generasi selepas Nabi lah, macam tu. Majhul, perawi yang tidak diketahui, tiba-tiba ada nama Zuraidi dalam periwayatan tu, tak kenal. So dia jadi dhaif ataupun boleh jadi palsu pun. Majhul, yang ni lagi bawah, perawi yang hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Dia tak kenal tapi dia seorang je riwayat. Lagi, maknanya double issue lah. Ni isu pertama ni ada lagi yang melekat atas isu yang tak kenal tadi. Yang ni matruk perawi yang dituduh berdusta. Ada juga, ramai kena ingat ada juga perawi yang hadis Nabi dituduh berdusta atau perawi yang banyak melakukan kekeliruan sehingga periwayatannya bertentangan dengan periwayatan perawi yang thiqah, yang baik ni. Atau perawi yang sering meriwayatkan, ada yang tidak. Panjanglah ayat di belakang, saya tak ambil semua. Tapi matruk ni, bayangkan saya nak cerita contoh Imam Ahmad Hanbal ni dia hafal sejuta hadis. Sejuta hadis ni maksud dia satu hadis matan yang sama, sebutan Nabi yang sama, contohlah, tapi melalui jalur-jalur yang banyak lah. Mungkin satu hadis tu ada 10 jalur. Maknanya ada jalur A, perawi lain, jalur B, rangkaian perawi lain, jalur C. Dia hafal semua tu, mana yang kes yang sebut tadi jadi 10 lah hadisnya. Dia hafal sejuta hadis, kitab dia ada tak sampai, tak silap saya, 20,000 hadis je ada dalam kitab dia. Musnad Ahmad tu ada dalam lebih kurang 20,000 hadis. Nanti saya cek berapalah jumlah yang sebenar. Nak ceritanya, apa berlaku dengan sejuta hadis yang lain? Maknanya banyaklah hadis yang tidak sahih. Kita kena ingatlah, kita jangan ambil ringan benda ni. Banyak hadis yang tidak sahih. Ingat matruk ni tertinggalkan. Yang ni tertuduh berdusta. Orang yang bertuduh berdusta darjat hadis, seperti hadis palsu, tetapi tidak dipastikan bahawasanya hadis tersebut adalah palsu kerana kondisi dia tertuduh sama jugalah kalau ada status ni, memang dia pernah menipu ke apa, memang dia duduk kat kategori ni. Yang last sekali, kazab. Ni memang pendusta betul ni. Perawi yang pendusta. Hadisnya tidak boleh dijadikan hujah. Ni yang memang nak merosakkan agama. Yang samalah, ini semua ni. Yang majhul perawi ni kira macam dia dhaif, tapi maksud dia kemungkinan besar orang ni dia tak sengajalah nak buat kan. Yang ni memang betul-betul sifatnya sangat buruk lah, yang tiga ni. Tapi hadis palsu banyak. Saya ada satu kitab, ada 3 jilid kitab saya. Memang ulama tulis kitab tu memang hadis palsu. Dalam tu saya ingat ada ribu-ribu hadis palsu saya baca. Bahaya kan? Sebab nak cari ilmu lah. Okey. Kita tengok kala-kala ni kita nak tunjuk contoh, insya-Allah sempat. Ni hadis sahih. Ni sahabat kan, semua kurang hijau sikit kan, ni kan. Ini lah. Dua ni semua dekat dalam kategori ni. Ada yang kalau tengok periwayat dia kan, perawi dia daripada Imam Bukhari ni kan. Tengok ini Imam Bukhari punya hadis.
Sahih Bukhari ni kan, Sahih Bukhari sebab dia ambil yang memang dekat di kalangan perawi yang superb lah, yang 90% ke atas skor dia orang. Ini sebagai inilah analogi yang boleh kita faham kan. Kalau tengok sini dia kata apa? Tengok Imam Bukhari kata, Imam Bukhari ni dengar daripada guru dia Humaidi. Imam Bukhari ni dengar daripada Humaidi, Al-Humaidi ni tok guru dia. Dia duduk di dalam majlis tok guru dia, cikgu dia beritahu. Al-Humaidi ni dengar daripada Sufyan. Sufyan pula dengar daripada Yahya. Yahya pula dengar daripada Muhammad. Muhammad pula dengar daripada Al-Qamah. Al-Qamah dengar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab pula dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tak baca hadis dia, kita baca perawi dia. So faham kan? Perawi ni maksud dia tengok. Imam Bukhari dengar daripada Abdullah. Betul lah. Lepas tu dia dapat dengar Sufyan, dia hilang satu Al-Humaidi. Oh tak, ni Al-Humaidi ni. Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Dia hilangkan nama Al-Humaidi. So Imam Bukhari dengar daripada Al-Humaidi, Al-Humaidi dengar daripada Sufyan, Sufyan dengar daripada Yahya, Yahya dengar daripada Muhammad, Muhammad dengar Al-Qamah, Al-Qamah dengar daripada Amirul Mukminin, Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, ini hadis sahih lah. Kalau tengok jalur dia memang sangat-sangat tinggilah, antara perawi yang tertinggi. Kita tengok yang nombor 2 ni, hadis Hasan. Tadi hadis sahih. Hasan ni kenapa ada? Sebab dia ada dua hadis yang sama maksud dia. Ni perkataan ni sama maksud dia. Tapi ada satu lagi jalur dia, jalur dhaif. Hasan ni atas hadis ni dhaif. Hasan ni atas hadis ni, ada nombor 1 ni. Ada nombor 2 ni sahih. Ni Hasan. Hasan ni sebab dia ada ni. Dia ada ni kuning tapi ada lain yang backup dia. So yang orange ni ni buruk hafalan dia. So ulama yang ada dekat orange tadi tu siapa ni? Musaddad ni dia ada isu sikit. Tapi dia riwayat ada yang betul sebab ada orang lain mungkin sama-sama belajar kan, dia dengar daripada guru dia ni, Abad ni, dia duduk satu kelas, Abad berkata hadis ni, dia mungkin pelupa sikit, Ahmad ni ambil yang dia ni kuat ingatan dia, so dia ambil yang betul. So itu maksud dia hadis Hasan. So saya tak baca. Okay, nombor 3, tengok dhaif. Tengok dhaif ada orange, tak ada hadis lain yang sandaran dia. Ingat kalau tengok sini kan, Abdullah ni hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah ni ambil dengar daripada Abdullah. Sampai ke dekat sini Abu Syuraih dengan Abu Muslim ni syadud kan dia panggil tadi. Bukan syadud. Betul lah syadud. Dia buruk hafalan dia. So ini jadi ada dhaif. Dia dhaif tak terpakai dalam hukum hakam kena ingat. Tengok hadis palsu, tengok apa jadi dengan hadis palsu. Sunan Tirmizi ada hadis palsu. Kena ingat dalam kitab-kitab hadis ni ada hadis palsu. Sebab apa? Imam Tirmizi ni bukannya dia karang kitab Sunan Tirmizi tu untuk nak letak semua hadis sahih. Dia sebenarnya kitab tu tak silap saya lah, kitab tu sebenarnya nak cerita pasal hukum hakam. Setiap hukum yang Imam Tirmizi letak, dia letak hadis dia letak dia paling sahih kat atas, kat bawah-bawah tu sebagai hadis yang menjadi sandaran kepada hukum tadi, termasuk hadis yang palsu lah dalam kitab-kitab yang dia jumpa. So Imam Tirmizi tulis hadis ni palsu, macam tu lah. Ni Imam Tirmizi tulis hadis ni gharib. Gharib ni macam pelik lah, dia duduk satu je, seorang dia je. Dia cerita sikit sanad lemah tapi hadis ni palsu. So kita tengok hadis ni, Imam Tirmizi dapat daripada Qutaibah dapat daripada Abdullah. An-Bassah ni adalah matruk, memang penusta, memang jahat ni, memang dia penipu hadis, memang dia reka hadis tu. Kena ingat ada palsu ni. Ada orang reka hadis, kena ingat. Lepas tu yang ni Muhammad Zazan ni bagus. Ni sahabat dua ni. Kena ingatlah, maknanya hadis palsu pun kalau tengok jalur dia pun jalur bagus, tapi sebab dia ni penipu hadis dan dia ni pula cerita ke Abdullah bin Al-Harith. Abdullah pula ni. Abdullah bin Harith ni dia bukannya ulama jarah wa takdir, dia adalah ulama yang dengar je. Sebab ada kitab, tak silap saya ada kitab yang memang dia gather semua apa yang didengar pada zaman dia, terutama tentang hadis. Dia tak kritik lagi hadis ni. Dia kumpul je. Kumpul dia tak kritik lagi. Orang lain yang kritik. Mana ulama hadis yang kritik. So Imam Tirmizi ni yang kritik. Kan dia kata ini palsu. Okey? Okey, ini contoh yang lain, So saya ingat boleh faham kot hadis dhaif, palsu, Hasan tadi kan cerita kan. Tadi kita kata ada 3 ni lah. Termasuk Hasan, dah faham dah apa Hasan tu. Saya buka satu lagi contoh. Contoh ni sangat-sangat menakutkan, ni hadis, ni kitab. Kalau tengok tulisan ni ulama besar lah, tapi saya baca-baca tu dengan ceritanya orang lain yang tulis ni kitab ni, dia saja letak je nama ulama besar supaya orang ikut kan. Tapi kitab ni adalah kitab jangan bacalah, jangan ambil, kalau ada kelas ni jangan masuk. Kitab ni penuh dengan, bukan penuh lah, banyak hadis palsu. Tengoklah bab 3 ni,
Tengok apa dia kata kan, Allah yang Maha Tinggi permulaannya menciptakan cahaya Muhammad dari cahaya suci keindahannya. Dalam hadis kursi dia berfirman dengan orang yang menulis kitab ni, dia ingat hadis kursi ni semua sahih. Saya ulang lagi, dia ingat hadis kursi ni semua sahih. Tidak, hadis kursi termasuk status ni dalam kategori ni lah. Ada yang palsu, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sebab tu, kalau macam kitab ni, tadi saya cakap kan, kalau dia tak bagi status, hadis ni yang disebut ni adalah dhaif secara default. Sehingga dia buktikan sahih. So tengok pada ni, dia kata yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad kan. Tengok apa yang saya buat research saya kata sebenarnya tidak. Pertama yang Allah cipta adalah Al-Qalam, tulis tu, pena. Dia menulis per setiap sesuatu yang ada. So ni hadis yang sahih. Hadis ni sahih. Sahih ni hadis ni kan. So maknanya tertolak apa yang ditulis kat atas ni, dan bila ulama kaji-kaji ni memang ada palsu. Sebab contoh saya tak jumpa yang tu, tapi sebab contoh yang ni palsu. Dekat tengok ni. Allah menciptakan cahaya Nabi kamu. Ni panjang dia cerita, tapi cahayalah nak ceritanya. Sebab hari ni ramai orang sufi lah Muslim, dia ingat, dia faham Nabi ni dicipta daripada cahaya. Tidak begitu. Nabi tak cipta daripada cahaya. Nabi cipta daripada tanah lah. Lahir daripada perut mak dia. Perut Aminah kan. So kita kena ingatlah yang tu. Tak begitu kan. So kalau ada orang kata, Nabi cipta percaya, bila sebut dengan hadis ni, kita kena ingat, kita dapat belajar tentang sanad tadi kan, sanad dengan matan, tapi ini kemudianlah. Maksud dia ada hadis yang palsu, dan ramai orang hari ni masalah dengan agama adalah bila dia ambil saja apa yang ada dalam kitab dan dia terpesona dengan nama yang besar di depan ni. Jangan macam tu. Kita kena ingat, orang ni macam saya sebut sebelum ni lah, kita kena selidik, kita kena duduk dalam ihdinas siratal mustaqim tadi tu. Walaupun nama besar, dia tidak boleh melebihi sahabat dan juga Nabi SAW. Sebab yang maksum adalah Nabi. Manusia ni penuh dengan kesilapan lah. Kita jangan angkat manusia ni jadi lebih mengkultuskan manusia, kita tak mahu. Kita jangan angkat manusia ni tinggi sangat. Dia ulama besar, tapi apa yang tulis, tapi itulah saya sebut tadi, apa yang sebenarnya kitab ni orang lain buat lah, bukan dia lah. Syekh Abdul Qadir Jalani, saya pun ada satu kitab dia ni memang ahli sunnah wal jamaah lah. Syekh ni memang ahli sunnah wal jamaah. So ini adalah hadis palsu, kena ingat ini memang tak betul. Dan dalam kitab ni ada cerita tentang merak lah, apa ni, Allah jadikan orang alim, orang mana, orang ahli ibadat daripada ni, daripada tu. Seolah-olah dalam kitab ni ceritanya dia jadi macam Trinity. Dia letak Nabi Muhammad ni adalah salah satu Tuhan. Dia jadi macam Kristian tu kan dalam kitab ni. Sangat bahaya sebab kitab ni ada yang orang pegang lah. In fact, saya pun pernah pergi ke surau jumpa kitab yang sesat lah. Saya pun dah tegur dan kita pun dah buang lah kitab tu dalam rak tu. Tapi bayangkanlah kalau orang tak tegur, bayangkanlah kitab yang sesat pun berada di surau. Kita lah antara orang yang kalau boleh kita cuba elakkan. Okay, insyaAllah. Semoga fahamlah. Saya ingat tak pergi lagi yang panjang-panjang ni sebab masa pun tak ada. Kita tutup dulu. Yang ni tak ada dia punya ni. Tasbih kafarah. Kita tutup dulu kita punya sesi pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.